Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di Masjid Wilayah Persekutuan yang saya cintai, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat bersama-sama insya-Allah meneruskan pengajian kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita masuk pada perbahasan sembahyang pada bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Sembahyang pada bulan Sya'ban, adapun sembahyang pada bulan Sya'ban itu maka iaitu sembahyang pada malam ke-15 daripada bulan Sya'ban, iaitu bahawa disembahyangkan pada malam itu 100 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam, padahal membaca pada tiap-tiap rakaat kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad 10 kali. Dan jika engkau berkehendak menyembahyangkan di dalam malam itu 10 rakaat, maka baca olehmu kemudian surah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad 100 kali, maka adalah sembahyang ini sabit riwayatnya itu daripada Hasan Al-Basri, bahawa ia berkata, haddatsani 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man shalla hadhihi salata fi hadhihi al-lailah nadharallahu ilayhi 70 nadhratan, iaitu waqada lahu bi kulli nadhratin 70 hajatan adnaha al-maghfirah. Maksud dia apa dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah? Yang bermaksud menceritakan akan daku bahawa oleh 30 daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia barang siapa mengerjakan akan sembahyang ini pada malam yang ke-15 daripada bulan Sya'ban, ini nescaya menilik Allah Ta'ala kepadanya 70 tilik rahmat dan memberi ia baginya dengan tiap-tiap sesuatu tilik kepadanya itu akan 70 hajat, dan sekurang-kurangnya itu diampuni akan dosanya. Okey, kalau hadis ini, kalau menurut Al-Iraqi seperti yang ditulis oleh tahqiq Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, adalah hadisun batilun, hadis yang batil yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Lalu hadirin wal hadirat hafizakumullah, maka sebab itu tidak ada istilah solat khusus pada malam nisfu Sya'ban. Yang dimaksud di sini adalah malam nisfu Sya'ban. Dan apa yang disebutkan di dalam riwayat ini adalah sebenarnya Imam Ghazali sendiri tidak mengetahui, melainkan menukil daripada kitab-kitab yang terdahulu. Dan dalam hal ini dia sendiri mensandarkan kepada iaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Ghazali gini, fahadhihi salatu aidan marwiyatun fi jama'atis salawat. Kana as-salafu yusalluna hadhihi salata wa yusammunaha salatal khairi.
wa yajtami'una fiha wa rubbama sallauha jama'atan ruya anil Hasan annahu qala. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Ghazali, adapun salat ini juga diriwayatkan dari bahagian atau sejumlah solat-solat yang mana adanya salaf itu, ulama salafus salih solat dengan solat ini dan menamakannya sebagai solat kebaikan, salatul khair. Dan mereka berjamaah atau berkumpul pada malam atau melakukan solat jamaah bagi solat ini. Dan berkumpul pada malam Lailatul Nisfi Sya'ban, maaf, tu maksud dia. Wa rubbama sallawha jama'atan, dan mungkin saja mereka melakukannya dengan cara jamaah. Dia dikata rubbama tu dia sendiri tak confirm. Ruya anil Hasan, yang diriwayatkan daripada Hasan annahu qala. Berarti ini adalah sanad daripada Hasan Al-Basri. Akan tetapi telah dihukum palsu oleh ulama-ulama ahli hadis yang mengatakan dia termasuk hadis yang palsu. Maka kita boleh memberi kesimpulan seperti yang telah saya jelaskan pada minggu lepas, bahawa iaitu kita tidak melakukan solat khusus nisfu Sya'ban, tidak ada usolli sunnatan nisfi Sya'ban, tidak. Akan tetapi malam nisfu Sya'ban ini jelas fadilah dia sabit. Contoh dia Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sendiri. Imam Syafi'i pernah berkata dalam kitab Al-Um, "Ballaghana annahu kana yuqalu," telah sampai kepada kami bahawa sesungguhnya ada dikatakan, "Inna du'a yustajabu fi khamsi layalin." Sesungguhnya berdoa disunatkan di dalam 5 malam. Fi lailati Jum'ati, pada malam Jumaat. Wa lailatul adha, pada malam raya adha. Wa lailatul fitri, pada malam hari raya fitri. Wa awwala lailatin min Rajab, dan Amir Rajabin, dan awal malam bulan Rajab, yang kita dah bahas pada minggu lepas, dan alhamdulillah kita laluinya semalam 1 Rajab, hari 2 Rajab. Wa lailatan nisfi min Sya'bana, dan malam separuh Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Ini ada dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Um dia. Jadi kalau ada orang nak tahu, boleh baca kitab Al-Um, boleh jumpa di sana. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi lalu ada yang kata, "Ustaz, jadi macam mana?" Jadi kita tak solatlah nisfu Sya'ban, tapi kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berdoa, dengan beramal, dengan melakukan solat-solat sunat, solat-solat tahajud. Kita panggil solat tahajud, solat hajat, solat tasbih. Itu kita buatlah pada malam tersebut. Hidupkan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Lalu Al-Hafiz Az-Zabidi meriwayatkan dalam kitab Ittihafis Sadatil Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin, iaitu apa? Menurut ulama tidak sabit mendirikan solat pada malam ini. Cuma ulama di Syam berbeza pendapat. Ulama di Syam memang seperti Imam Ghazali kata pada solat Rajab yang kita bahas pada minggu lepas, memang kenapa dia tahu hadis ni tak sampailah sahih. Dia tahu tak adalah sampai ialah dipakai untuk dijadikan hujah, tidak. Tapi dia sebut sebab apa? Sebab ulama salaf, ulama Syam banyak menghidupkannya. Bukan ulama salaf, ulama Syam banyak menghidupkannya. Jadi dia berpegang pada apa yang diamalkan oleh orang-orang yang soleh. Itu maksud Imam Ghazali yang saya baca, yang telah kita terangkan pada minggu lepas tu. Bukan Syam, tapi Ahlul Qudsi. Lakinni ra'aitu Ahlul Qudsi bi ajma'ihim yuwadhibuna 'alaiha wa la yasmahuna bitarkiha fa ahbabtu iradaha. Kerana aku melihat ahli Kudus, iaitu ulama ahli Quds, seluruhnya sentiasa yuwadhibuna, iaitu sentiasa melazimi untuk melakukannya,
dan mereka tak berkenan pun untuk meninggalkannya, maka aku pun sudilah untuk meriwayatkannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini jadi contoh dia yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ghazali. Itu maksud dia. Jadi tujuan kita bukan nak kata ada solat nisfu Sya'ban, tapi kita menghidupkannya. Menghidupkannya dengan sendiri. Ya, jamaah boleh ke tak, Ustaz? Di masjid boleh ke tak? Ini ada dua kaul seperti yang dikatakan oleh Murtada Zabidi. Ahaduhuma istihbabu ihya'iha bi jama'atin fil masjid. Yang pertama, disonatkan untuk solat secara jamaah di masjid. Ini ada pertama. Dan termasuk wa mimman qala bidzalika, ada termasuk orang yang mengatakan perkara tersebut min a'yanit tabi'in, dari kalangan ulama-ulama tabi'in, Khalid bin Ma'dan wa Uthman bin Amir, dan juga wa wafaqahum, dan telah sepakat dengan mereka, iaitu Ishaq bin Rahawih. Ini. Athani, ada punya pendapat kedua, karahatu al-ijtima'i laha fil masjidi lis-salati, kemakruhan, bukan haram, bukan bid'ah haram, tapi makruh, karahatul ijtima', makruhnya berkumpul laha untuk melakukan salat rawatib fil masjidi, di dalam masjid, lis-salati, untuk salat. Wa ilaihi, dan pendapat inilah zahaba, telah memilih Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, faqihus Syami, seorang faqih di balad Syam, wa muftihim, dan mufti di balad Syam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi itu adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Imam Murtada Az-Zabidi, tentang kenapa Imam Ghazali menyebutkan tentang salat malam nisfu Sya'ban. Lalu kata Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani pula, dia kata, dan kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya yang bernama Huniyah, wa tusamma hadhihi salatu salatal khairi wa tu'rafu barakatuha, wa kana as-salafus salihu yusallunaha jama'atan yajtami'una laha fiha fadlun kabirun wa thawabun kathirun, ruya anil Hasanil Basri ila akhirih misluma huna. Maksud kata-kata dia, maksud dia apa? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Huniyah, dinamai akan sembahyang ini salatul khair, yakni sembahyang kebajikan, dan ma'ruf berkatnya itu adalah orang yang dahulu yang soleh menyembayangkan akan dia, padahal berjamaah, berhimpun mereka itu baginya, dan di dalamnya itu kelebihan yang amat besar dan pahalanya yang amat banyak, dan diriwayatkan daripada Hasan Al-Basri hingga akhirnya seperti yang tersebut di sini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Awliya. Tapi jangan pula nanti kata, Ustaz, tak sabit buku Huniyah. Jadi hatta ulama ahli sunnah, ulama sufi juga ada khilaf dalam kitab ini. Contoh dia Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata ia bukan karangan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab apa? Sebab di dalamnya ada unsur-unsur akidah yang cenderung kepada tajsim dan menolak Asy'ariyah. Contoh dia. Tapi pada menurut golongan termasuk Ibn Taymiyah, kalau tak salah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, atau golongan dari kalangan pengikut-pengikut iaitu Ibn Taymiyah, pada hari ini misalnya banyak kali menyebutkan kitab itu untuk membenarkan akidah tersebut. Ini. Tapi kenapa tak ambil bab ni pula? Jadi untuk perbahasan akidah tersebut dah dibahas oleh Misnawi Ad-Dalai, ulama Maghribi, dalam kitab, saya ada kitab dia. Kitab tersebut dia syarahkan, dia bahas panjang tentang isu ini, dan dah selesailah perbahasan tersebut. Perbahasan tentang akidah tersebut, akidah mazhab Hambali. Okey. Tapi sedangkan ibadat ini telah dinukilkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri.
dalam kitab Al-Ghunniyah. Maka yang terbaik seperti yang saya baca daripada Syekh Abdul Hamid Kudus, iaitu kita tak solli sunnata lailatin nisfi min Sya'ban. Kita tak buat macam itu. Itu bid'ah. Kita tak buat macam tu. Kita tak salat. Dan dia tak sebut pun dalam Imam Ghazali, tak sebut pun cara salat seperti itu. Tapi kita hidupkan malam awal Rajab, kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan solat tahajud, solat awabin dan solat-solat yang lain. Kita berdoa dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sendiri, dan ini telah disyarahkan oleh Imam Al-Hafiz Az-Zabidi. Panjang khilaf tersebut dan lain-lain, yakni disebut panjang oleh ulama, dan tak perlulah untuk saya ulangi, tapi ulangi khilaf tersebut. Tapi tetap ada khilaf, tetap ada khilaf perbahasan. Cuma yang terbaik seperti yang telah saya sebutkan, iaitu kita lakukan dengan ihya'ul lail, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Okey, hadirin wal hadirat bizakumullah. Sebelum kita teruskan, jadi ada satu persoalan yang muncul pada semalam, 2 hari semalam, tentang puasa pula. Dalam solat ni solat bid'ah. Dikata macam tu, solat raghaib ni hadis palsu, tak ada dalil, tak boleh buat. Okey. Lalu solat kan. Lalu macam mana dengan puasa di bulan Rejab? Puasa di bulan Rejab ini macam mana? Ada yang menukil artikel iaitu mengatakan bahawa tidak ada hadis yang sahih. Jadi dia bawa kesimpulan bid'ah lah untuk puasa di bulan Rejab. Okey, maka dalam hal ini untuk puasa bulan Rejab ini ada hadis, walaupun tidak derajat mutawatir ataupun sahih, tapi ingat, kalau derajat dhaif pun boleh untuk beramal dengan fadailul a'mal. Kita tak katalah aku puasa Rejab khusus. Kita puasa Rejab ni maksud dia puasa di bulan Rejab lah. Menghidupkan hari-harinya, siang-siangnya dengan puasa, malamnya dengan solat dan ibadat. Ini baguslah untuk beramal. Kenapa tak boleh pula? Untuk menjelaskan isu ini, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, seorang ahli tarjih, dia yang buat tarjih dalam mazhab Syafi'i. Dia karang kitab nama dia Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Jadi kalau kami di pondok, fatwa kubra yang fiqhiyah, macam tu dia. Maksud dia, tujuan dia apa? Cubaan dia untuk kitab ini adalah kitab yang memang hebat lah. Okey. Dalam ini muka surat juz 2 muka surat 53 ada menyebutkan di sini. Ni kitab dia. Ni cetakan yang saya ada. Disebutkan di sini. Ni. Wasu'ila radhiyallahu anhu qala fi taharatil qulubi li'allamil ghuyub. Syahrul Rajab, Syahrul Hars ila akhirih. Jadi okey, tak apalah. Jadi inti dia kita bacalah, kita baca. Jadi ada soalan dia. Soalan dia iaitu terkata fi taharatil qulub li alamil ghuyub syahrul rajab al-harsi fattajiru rahimakumullah fi rajab fa innahu mausimut tajarah wa'muru awqatakum fihi fa huwa awanu ibarah ila akhirih. Tu kita nak pendekkan saja. Lalu dia kata apa dekat sini? Waqad warada alaina jawabukum asy-syarif, telah sampai kepada kami jawab engkau yang mulia tentang masalah ini. Wa huwa jawabun syafin, dia adalah jawab yang sangat sempurna, sangat cukup. Waqad hasala bihi naf'u, dan ada manfaat. Waliman sami'ahu, bagi orang yang mendengarkan. Akan tapi faqih yang aku menyebutkan kepada kalian semua, iaitu pada soal yanha an-nas, melarang manusia untuk berpuasa an saumihi, puasa pada bulan Rajab. Wa yaqulu, dan dia berkata, ahadisus saumi Rajab maudu'atun, hadis-hadis puasa bulan Rajab itu palsu belaka.
Wa qala an-Nawawi al-hadisul mawdu'u la yu'malu bihi. Sedangkan Imam Nawawi telah berkata, hadis yang palsu tak boleh beramal dengannya. Wa qad ittafaqa al-hufadhu ala annahu mawdu'un. Padahal ulama-ulama hafiz. Hafiz tu ulama hufaz, ulama yang hafal hadis. Yang hebatlah ulama hafiz ni, al-hafiz dalam ilmu hadis ni tertinggilah hafalan dia. Jadi menurut ulama 200,000 hadis minimum dia hafal. Itu semua annahu maudu'un. Sepakat bahawa hadis puasa di bulan Rajab itu palsu. Ini pertanyaan dia. Fal mas'ulu minkum zajru hadzal nahi hatta yatrukan nahya wa yuftiya bil haqq. Maka yang dikehendaki daripada kalian, daripada engkau, Syekh Ibn Hajar maksud dia diminta kat Syekh Ibn Hajar zajru untuk menghalang pencegah ini sehingga dia meninggalkan perkara yang dilarang dan berfatwa dengan yang hak. Maka jadi apa soalan dia? Lalu dijawab oleh Imam Ibn Hajar. Fa'ajaba. Apa kata Ibn Hajar? Di anni qaddamtu lakum fi dzalika ma fihi kifayah. Aku berikan kepada engkau apa yang cukup sahaja. Wa amma istimraru hadzal faqih, adapun terus-terusnya faqih ini untuk melarang manusia an saumir rajab, dari berpuasa pada bulan Rajab, fahuwa jahlun, dia adalah sebuah kejahilan minhu daripadanya, wa juzafun an hadhihi syariah al-mutahharah. Ini jelas salahlah dari segi syariat yang suci ini. Ini tak boleh. Kerana apa? Dia nak kata apa? Lalu dia panjang, dia ceritakan tentang ulama, tentang ni apa, berpuasa dan lain. Lalu dia sebut sini, wa man 'azzama rajaban bi jihatin ghairi ma kanatil jahiliyah yu'azzimunahu bihi falaysa muqtadiyan bihim wa laysa kullu ma fa'aluhu manhiyan an fi'lihi illa idza nahat asy-syari'atu anhu aw dallat al-qawa'idu ala tarkihi wa la yutraku al-haqqu li kauni ahli al-batil fa'aluhu walladhi yanha an saumihi jahilun ma'rufun bil jahli. Barang siapa yang mengagungkan bulan Rajab dengan keadaan jihad yang apa ghairi makanat al-jahiliyah, bukan pada apa yang dilakukan oleh golongan jahiliyah, dan mereka membesarkan, mengagungkan bulan Rajab tersebut, falaisa muqtadiyan bihim, bukanlah mereka itu orang yang mengikuti golongan jahiliyah, walaisa kullu ma fa'aluhu, bukanlah semua perkara yang mereka lakukan itu terlarang daripada melakukannya, kecuali apabila syariat melarangnya. Ada tak syariat melarang kita puasa di bulan Rajab? Tak ada. Audallat al-qawaid, atau ada kaedah-kaedah syariah yang menunjukkan untuk meninggalkan puasa di bulan Rajab? Tak ada. Wala yutrakul haqqu, maka tidak ditinggallah perkara yang hak likauni ahli batil fa'aluhu, hanya sebab orang-orang ahli batil melakukannya. Walladhi yanha an saumihi, dan yang melarang untuk berpuasanya itu adalah hanya jahilun, orang yang jahil yang ma'ruf dengan kejahilannya. Maka kita tak bolehlah ikut dia. Justru tak boleh ikut dia. Lalu apa dia kata? Terus dia ucap panjang tentang meninggalkan sunat tarki dan lain-lain. Faqaulu hadza jahil. Maka kata-kata jahil ini, innal ahaditha saumi Rajab, sesungguhnya hadis-hadis berpuasa pada bulan Rajab, maudu'atun, adalah palsu, in arada bihi ma yashmalu al ahaditha ad-dalata ala saumihi umuman wa khususan fakithbun. Kalau menghendaki dengannya adalah terkandung hadis-hadis yang menunjukkan berpuasa pada bulan Rajab secara umum dan secara khusus, maka yang dikatakan oleh orang tersebut adalah fakithbun, adalah dusta belaka. Tidak seperti itu. Minhu, daripadanya. Wa buhtanun, dan sebuah fitnah. Falyatub an dzalika, orang yang kata semua hadis dia ini palsu perlu untuk bertaubat. Palsu ya, kalau dia tuduh hadis itu palsu. Sebab hadis palsu tak boleh buat. Kan? Falyatub an dzalika, maka bertaubat daripada perkara tersebut. Wa illa, kalau tidak bertaubat pun, uzzira, dia perlu ditakzir. Alaihi at-ta'zir al-baligha, dengan sebuah takzir yang sangat. Jadi perlu ditakzir. Naam, ya, dia kata. Ruya fi fadli saumihi ahadithu kathiratun maudu'atun. Betul. Diriwayatkan di dalam
keistimewaan tentang berpuasa pada bulan Rajab beberapa hadis yang banyak, termasuk daripadanya maudhu'ah, ada yang palsu. Ya. Wa a'immatuna wa ghairuhum lam yu'awwilu fi nadbi saumihi 'alaiha. Imam-imam kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah dalam mazhab Syafi'i dan selain mereka tidak menyandarkan kesunatan puasa bulan Rajab pada hadis-hadis yang palsu ini. Tidak. Hasyahum, tidak sama sekali min zalika, perkara tersebut. Wa innama awwalu ala ma qaddamtuhu wa ghairuhu. Hanya saja mereka menyandarkan kesunahan berpuasa pada bulan Rajab ini kepada apa yang telah aku sodorkan aku dan selainnya. Jadi hadis-hadis yang lain lah. Termasuk daripadanya wa minhu, termasuk daripada hadis yang tidak palsu, boleh beramal dengannya. Ma rawahu al-Baihaqi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi fi Syu'abil Imani, dalam kitab Syu'abil Iman. An Anasin, daripada Anas, yarfa'uhu, yang hadis marfu'. Anna fil jannati, sesungguhnya dalam syurga, naharan yuqalu lahu Rajabun, satu sungai yang diberi nama Rajab. Asyaddu bayadan, sangat putih. Min labani, daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Man sama min Rajabin, siapa yang puasa bulan Rajab, yauman, satu hari, saqahullahu min dalikan nahri, Allah SWT akan mengirami dia dengan daripada sungai tersebut. Waruya, hadis ini diriwayat, dan hadis juga diriwayatkan, waruya, dan diriwayatkan an Abdullah bin Sa'id an abihi, daripada ayahnya, yarfa'u, juga hadis yang dimarfu'kan, man shoma yauman, barang siapa puasa satu hari min Rajabin, dari bulan Rajab, kana kasiyami sanatin, seolah-olah dia itu berpuasa setahun. Wa man shoma sab'ata ayamin, barang siapa puasa 7 hari, ghulliqat, iaitu dia akan dirantai, anhu, atau dikunci, anhu abwabu jahannam, pintu-pintunya ke jahannam. Wa man shoma samaniyata ayamin, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, barang siapa yang puasa 8 hari, maka dibukalah baginya, iaitu 8 pintu syurga. Wa man shoma asyarata ayamin lam yas'al, barang siapa yang puasa 10 hari, Allah SWT tidak akan bertanya sesuatu illa an atahu iyahu, tidak akan lam yas'al Allah. Jadi apa yang dia tidak ada yang dia minta kepada Allah SWT, melainkan diberikan kepadanya. Itu maksudnya. Ila akhirihi, hadis tersebut. Lalu apa dia kata? Lalu dia kata, summa nuqila an syekhihi al-hakim anna al-hadith al-awwala mawqufun ala Abi Qilabah wa huwa min at-tabi'in, famithluhu la yakuluhu illa an balaghin amman qawluhu mimma ya'tihi al-wahyu. Summa ruya an Abi Hurairah, lalu diriwayatkan Abi Hurairah anna Nabiya SAW lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Nabi SAW tidak berpuasa setelah bulan Ramadan kecuali bulan Rajab dan Sya'ban. Summa qala, lalu dia kata, isnaduhu dha'ifun, hadis dia, sanad dia dha'if. Ingat, hadis dha'if boleh beramal dengannya. Fadailul a'mal. Ingat? Lalu waqad taqarrara, apa kata-kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, waqad taqarrara annal hadisa wa dha'ifa, dan telah ditetapkan, dinyatakan, annal hadisa, sesungguhnya hadis, ad-dha'ifa, yang lemah, wal mursala, dan mursal, wal munqati'a, dan munqati', wal mu'dala, dan hadis mu'dal, wal mawqufa, dan hadis mawquf, yu'malu, boleh diamal biha dengannya. Tadi kan hadis mursal, hadis marfu, hadis mauquf, mauquf. Yu'malu biha, boleh diamal dengannya, fi fadailil a'mali, pada fadail amal, ijma'an, secara ijma'. Wala syakka, dan tidak ada keraguan sama sekali, anna sauma Rajabin, sesungguhnya puasa pada bulan Rajab, min fadailil a'mali, termasuk daripada fadailil a'mal. Fayuk tafa, maka dianggap cukuplah, fihi, dengannya, bil ahadis, dengan hadis-hadis ad-dha'ifati, yang lemah, wa nahwiha, dan sesamanya. Wala yunkiru dzalika ila jahilun maghrurun,
Tidak ada yang mengingkari perkara ini melainkan orang yang jahil dan maghrur yang tertipu. Warrawa al-Azdi, dan telah meriwayatkan Imam Azdi fi du'afa, dalam du'afa min hadis sunan, dalam hadis sunan, man shoma salasata ayyamin min syahri haramin al-khamaisa wal jum'ata was-sabta kataballahu lahu ibadata sab'ami'a amin. Dan lain-lain. Walil halimi fi saumi rajab kalamun muhtamilun fala taghtarra bihi fa inna ashaba ala khilafi ma qad yuhimu kalamuhu wallahu ta'ala bisawab. Jadi ini adalah penjelasan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi untuk puasa di bulan Rejab ini adalah boleh dilakukan, bahkan sunat dilakukan. Tapi kita niatlah puasa dia apa? Puasa sunat. Puasa sunat. Itu je lah. Bukanlah puasa khusus macam mana ke apa ke. Tak, ni puasa sunat. Puasa sunat di bulan Rejab. Bukan tidak ada sumber dia. Ada sumber dia. Dan disebut oleh Imam Nawawi juga kalau tak salah. Yang juga telah dinukil oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Hadis tersebut. Dan disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Boleh rujuk perkara tersebut. Okey, kita teruskan pengajian kita. Bahagian yang kedua, sembahyang sunat yang takluk dengan segala sebab. Jadi sembahyang sunat yang takluk dengan segala sebab. Iaitu 9 perkara. Pertama, sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Kedua, sembahyang minta hujan. Ketiga, sembahyang jenazah. Keempat, sembahyang tahiyat masjid. Kelima, sembahyang sunat wuduk dan sunat 2 rakaat antara bang dan iqamat. Keenam, sembahyang sunat 2 rakaat pada ketika masuk ke dalam rumah dan pada ketika keluar daripadanya. Ketujuh, sembahyang istikharah. Kelapan, sembahyang hajat. Kesembilan, sembahyang tasbih. Wallahu alam. Ini adalah sembahyang yang terikat dengan segala sebab. Takluk dengan segala sebab. Sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini sembahyang yang dilakukan kerana gerhana matahari dan gerhana bulan. Sabda Nabi SAW. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَإِلَى الصَّلَاةِ. رواه البخاري ومسلم. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim menurut Al-Iraqi. Yang bermaksud, artinya, bahawasanya matahari dan bulan itu, keduanya itu tanda daripada beberapa tanda wujud Allah Ta'ala. Padahal tiada gerhana keduanya itu kerana mati seorang dan tiada gerhana keduanya itu kerana hidup seseorang. Maka apabila kamu lihat akan yang demikian itu, maka pergi kamu terkejut kepada zikrullah Ta'ala dan kepada sembahyang. Jadi, bukan mati ke apa ni, gerhana itu sebab mati atau apa seperti yang dipercayai oleh golongan jahiliah. Tidak. Tapi adalah justru disunatkan. Solat, pergi solat. Solat gerhana. Solat gerhana ni ada kaifiat dia, tuan-tuan dan puan. Ini bagus ni, kita Syarul dia ajarlah cara nak solat gerhana tu macam mana. Dia beza dengan solat biasa, solat gerhana ni. Beza dia kat mana? Memang beza sangat. Macam solat jenazah ke? Tak, tapi beza. Macam mana beza? Adapun kaifiat sembahyang gerhana itu, maka iaitu apabila gerhana matahari atau bulan, maka hendaklah diserukan dengan suara yang nyaring di atas tempat yang tinggi atau lainnya dikatanya as-salatu jami'ah, as-salatu jami'atun, salat secara berjamaah. Kemudian maka disembahyangkan oleh imam serta orang yang hadir di dalam masjid atau lainnya 2 rakaat dan 2 sunat. Pada tiap-tiap 1 rakaat 2 rukuk. Jadi salat gerhana ni 2 rukuk dan 2 sujud. Dan adalah tiap-tiap rukuk yang pertama itu lanjut daripada rukuk yang kedua.
Dan hendaklah dibaca pada berdiri yang pertama, pada rakaat yang pertama itu. Kemudian daripada surah Fatihah akan surah Al-Baqarah. Dan dibaca pada berdiri yang kedua pada rakaat yang pertama itu. Kemudian daripada surah Al-Fatihah akan surah Al-Imran. Dan dibaca pada berdiri yang ketiga di dalam rakaat yang kedua itu. Kemudian daripada surah Fatihah akan surah An-Nisa. Dan dibaca pada berdiri yang keempat di dalam rakaat yang kedua itu daripada surah Al-Fatihah, surah Al-Ma'idah. Ini. Dan jikalau tiada hafaz akan segala surah yang empat itu, maka baca pada tiap-tiap berdiri yang empat itu. Kemudian daripada surah Al-Fatihah akan surah yang pendek, nescaya memadai, akan dapat sunatnya. Kalau tak, baca jelah surah-surah pendek. Itu maksud dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan demikian lagi, jikalau dibaca pada tiap-tiap berdiri yang demikian itu akan surah Al-Fatihah, jua nescaya memadai. Dan demikian lagi, memadai disembahyangkan dengan 2 rakaat. Dan pada tiap-tiap satu rakaat itu 1 rakuk dan 2 sujud. Iaitu seperti 2 rakaat sunat subuh dan sunat zuhur. Tetapi yang terlebih afdal itu dilanjutkan hingga hilang gerhana itu. Dan sunat mengucap tasbih di dalam rukuk. Yang pertama sekira-kira 100 ayat daripada surah Al-Baqarah itu. Dan di dalam rakaat yang kedua itu mengucap tasbih sekira-kira 80 ayat daripadanya. Dan di dalam rukuk yang ketiga daripadanya mengucap tasbih sekira-kira 70 ayat daripadanya. Dan di dalam rukuk yang keempat mengucap tasbih sekira-kira 50 ayat daripadanya. Dan hendaklah mengucap tasbih di dalam tiap-tiap sujud itu sekira-kira tasbih yang di dalam rukuk pada rakaat itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apabila selesai daripada sembahyang itu, maka sunat membaca 2 khutbah. Dah habis tu, sunat baca 2 khutbah. Dan diselangi antara 2 khutbah itu dengan duduk. Dan sunat menyuruh di dalam khutbah itu akan manusia dengan memberi sedekah dan memerdekakan hamba sahayanya, hamba sahaya, dan bertaubat daripada segala maksiat. Dan disuruh akan mereka itu dengan membanyakkan berdoa dan membanyakkan membaca istighfar dan membaca zikir akan Allah Ta'ala. Dan pada sembahyang gerhana matahari diperlahankan bacaan itu, sedangkan pada sembahyang gerhana bulan itu sunat dinyaringkan akan bacaan itu. Ini sunat. Adapun waktu sembahyang gerhana itu, maka iaitu daripada permulaan gerhana itu hingga hilang gerhana itu. Jadi waktu sembahyang gerhana itu maka iaitu daripada permulaan gerhana itu hingga hilang gerhana itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini nama dia sunat untuk solat gerhana. Solat gerhana bulan. Sekarang kita masuk sembahyang minta hujan. Atau dipanggil dalam bahasa Arab dia solat istisqa. Maka apabila kering kontang, kering perigi atau ketiadaan turun hujan, maka sunat bagi imam, yakni bagi raja atau gantinya. Maksud dia pemerintah. Kita Tuanku Sultan lah. Itu menyuruh akan manusia dengan puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Dan barang yang kuasa memberi sedekah dan memerdekakan sahaya. Dan keluar daripada mengerjakan yang zalim dan taubat daripada segala maksiat. Kemudian maka keluar imam itu dengan manusia. Itu pada hari yang keempat ke padang. Padahal mereka itu puasa. Jadi mereka dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa, pergi keluar ke padang. Dan sunat keluar beserta orang yang tua-tua, serta anak-anak dan serta anak-anak. Padahal mereka itu puasa. Dan memakai kain yang lunak-lunak yang dipakai tatkala bekerja di rumah. Dan sunat juga dikeluarkan binatang ke padang tempat sembahyang itu. Binatang-binatang pun bawa sekali, ramai-ramai. Ni bawa. Maka apabila berhimpun manusia itu pada tempat yang di padang, maka sunat diucapkan as-salatu jami'atun. Dengan keras suaranya setelah itu. Maka sembahyang imam
serta mereka itu 2 rakaat seperti sembahyang hari raya dahulu itu. Sembahyang 2 rakaat. Takbirnya pada rakaat yang pertama 7 takbir. Yang lain daripada takbiratul ihram dan yang lain daripada takbir rukuk. Dan pada rakaat yang kedua 5 takbir, yang lain daripada takbir berdiri dan takbir rukuk. Ni takbir dia. Dan sunat dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada surah Al-Fatihah akan surah Al-Qaf. Sunat di surah Al-Qaf. Dan pada rakaat kedua kemudian daripada surah Al-Fatihah akan surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah. Itu. Maka apabila selesai daripada sembahyang itu, sunat membaca 2 khutbah, iaitu seperti khutbah hari raya pada segala rukunnya. Sama Allahu Akbar sama. Dan lainnya. Melainkan takbir pada permulaan 2 khutbah, maka digantikan dengan istighfar, iaitu dikatanya Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar pada permulaan khutbah yang pertama 9 kali dan pada permulaan khutbah yang kedua 7 kali. Dan disunat di dalam khutbah itu membanyakkan istighfar dan mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang bermaksud kalian semua beristighfarlah kepada Tuhan kalian semua. Sesungguhnya kana ghaffar, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Pengampun, mengirimkan langit kepada kalian semua. Itu terus menerus maksudnya bagi hujan. Dan sunat dibaca pada khutbah yang pertama itu akan doa ini, iaitu Allahumma skina ghaithan mughithan hani'an mari'an ghadaqan mujallalan sahhan tabaqan da'iman. Allahumma skina al-ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Artinya, wahai Tuhanku, tuangi olehmu akan kami hujan yang memuaskan, lagi sedap, lagi menambahkan, lagi banyak, lagi mulia di bumi, lagi mesra ke dalam bumi, lagi rata, lagi kekal hingga sampai hajat kepadanya. Hai Tuhanku, tuangi olehmu akan kami hujan dan jangan engkau jadikan akan kami daripada orang yang putus asa. Hai Tuhan, kami memohonkan ampun akan engkau kerana bahawasanya engkau adalah yang amat mengampuni segala dosa, maka turunkan olehmu akan hujan yang banyak atas kami. Kemudian daripada itu, maka khatib menghadap kiblat dalam berkhutbah, dan khutbah yang kedua sekira-kira lalu sepertiganya kerana berdoa. Dan seyogyanya pada ketika itu membanyakkan akan meminta doa dengan disirkan, perlahankan doa itu, dan juga dijaharkan, dinyaringkan. Dan apabila dijaharkan oleh khatib akan doa itu, maka sunat bagi segala orang yang hadir itu mengucap amin. Dan jika disirkan, pelankan oleh khatib itu akan doa itu, maka sunat bagi orang yang hadir itu berdoa dengan sendirinya. Dan hendaklah dibaca pada ketika itu, iaitu Allahumma innaka amartana bidu'aika wa wa'adtana ijabataka faqad da'aunaka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana. Allahumma famnun alaina bimaghfirati ma qarafna wa ijabatika fi suqyana wa sa'atir rizqana. Artinya, wahai Tuhanku, bahawasanya engkau suruh akan kami dengan berdoa akan engkau, dan engkau janjikan kami akan perkenanmu, maka sesungguhnya kami berdoa akan engkau seperti yang engkau suruh akan kami. Maka perkenankan olehmu akan kami seperti yang engkau janjikan akan kami. Hai Tuhan, anugerahi olehmu atas kami dengan mengampuni barang yang kami perbuat akan dosa, dan anugerahi olehmu akan kami perkenanmu, dan anugerahi olehmu di dalam meminta kami akan hujan dan luaskan rezeki kami. Itu doa yang kita buat. Doa yang kita buat untuk mendapatkan hujan, tuan-tuan dan puan-puan.
untuk mendapatkan hujan. Ini. Dan sunat pada ketika berpaling ke kiblat itu bahawasanya membalikkan khatib dan segala orang yang hadir akan selendangnya. Selendang dibalikkan. Iaitu dijadikan yang atas ke bawah. Yang di atas ke bawah dan yang di bawah ke atas. Pakai baju terbalik. Yang kiri, yang di kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan. Kemudian daripada meminta doa itu, maka berharap pula kepada manusia itu dan menyuruh akan manusia itu dengan berbuat taat dan mengucap ia akan salawat atas Nabi SAW dan membaca akan ayat Al-Quran dan berdoa bagi mukmin yang laki-laki dan mukminat yang perempuan. Dan disudahinya khutbah itu dengan lafaz istighfar, iaitu dikatanya, Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwat tawwabur rahim. Maksud dia. Dan sunat jangan, iaitu aku mohon ampun kepada Allah bagiku dan bagi kalian semua dan bagi seluruh orang muslim, sesungguhnya Allah SWT zat yang maha menerima taubat dan maha mengasihani. Dan sunat jangan ditinggalkan selendangnya pada hal terbalik itu, melainkan setelah pulang ke rumah. Maka pada ketika itu baru ia menanggalkan akan kainnya. Dan jika meninggalkan imam akan sembahyang minta hujan itu, maka sunat bagi manusia itu mengerjakan akan dia, tetapi jangan keluar ke padang melainkan dengan izin imam atau gantinya. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Itu adalah solat istisqa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani kepada kita semua. Dan nanti insya-Allah pada minggu hadapan kita melanjutkan dengan perbahasan solat jenazah daripada kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mana ia bersumberkan daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. InsyaAllah saya iktifakkan pengajian saya sampai sekadar ini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.